fardu ain dan juga sedikit ditambah dengan taranumnya, insya-Allah kalau berkesempatan lah. Tuan-tuan muslimin dan kasih sekalian, setelah 2 minggu berlalu tak dapat kita teruskan kelas kita, namun bukan bermakna kita berhenti ya, namun kita teruskan juga kelas seperti biasa. Cuma di hujung-hujung ni banyak program-program yang bila sekolah telah buka ya, sepadan-sepadan negeri telah buka, masing-masing mulalah kesibukan dengan tugasan masing-masing. Setengah kelas terpaksa di stop, diberhenti sekejap kerana menguruskan masa tugasan masing-masing. Masa setengah kelas ya, terpaksa berhenti kerana tak dapat nak ikut ya penuh. Jadi bagi kita alhamdulillah masih lagi kekal dan suasana yang sama. Dan saya pula makin bertambahlah sedikit kerja-kerja yang lain kerana biasalah bila kita telah buka sekolah bila bukanya sepadan-sepadan, buka balik perniagaan, buka balik semua, maka function kehidupan kita tu bergerak seperti biasa ya. Maka bila macam tu masing-masing kembalilah kepada kesibukan ya, yang penting bagi kita sekarang, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengar semua? Semua dengar Semua dengar Ustaz, dengar. Okey, baik, minta maaf apa terkeluar bila tadi pun macam tu juga. Ada masalah sebab dia suruh update dia punya, saya punya lah komputer ni. Salah tekan dia keluar balik. Okay, tak apa, kita teruskan ya. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita tak perlu mukadimah panjang lah kot, sebab apa, dah 2 minggu kita berhenti kat situ. Kita nak cepatkan masa tu. Saya pun sebenarnya bila buka sekolah ni masing-masing dah hantar anak ke sekolah, dia orang call yang ni habis stok makanan, kawan ni habis, masing-masingnya duduk jarak jauh juga, nak pergi tu nak kena fikir juga. Jadi itu satu tugasan-tugasan di sekolah, di masjid dah mula dah buka ya, program-program macam-macam. Itu kalang kabut sikit lah ya. Hari ni pun tak lupa nak bersedia sudut pakaian lah ya. Harap-harap maaf lah ya, saya terpaksa pakai, tak sempat daripada sekolah tadi balik terus kelas ya. Jadi tak apa, mudah-mudahan apa yang kita kongsi sedikit pada pagi ini dapat bermanfaat untuk diri saya dan kita semua lah, insya-Allah. Baik, kita terus kepada perbincangan kita pada pagi ini. Sebelum itu kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita mulakan. Tajuk kita pada pagi ini seperti mana yang telah diwar-warkan dalam grup kita ya, dalam grup bersanad dan grup-grup yang lain, Facebook dan sebagainya. Dah pun diwar-warkan pada tuan-tuan, tajuk kita dalam siri yang kelima ini iaitu Panduan Imam dan Makmum melalui kitab karangan susunan Ustaz Hazri bin Hashim Al-Bindani yang selalu mengajarkan IKIM tu ya, dalam Sirah Salihin. Tak silap saya malam Jumaat, malam Khamis. Itulah. Kalau tuan-tuan nak ikuti kuliah beliau, boleh kat situ ya. Untuk Hayatus Salihin, Hayatus Sahabah dah selesai. Jadi buku ni saya ambil dengan dia. Ya. Jadi hubungan saya dengan dia tu sepupu lah begitu. Ya, sepupu. Jadi saya ambil minta izin dia untuk kita kongsi perkongsian ilmu ini dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi masalah ke-47 kita lihat di sini iaitu masalah 5 saktah di dalam solat. 5 saktah di dalam solat. Jadi sambungan dia, apa maksud saktah? Ya, apa maksud saktah itu? Ya, kalau kita mengaji dulu, saktah hanya dalam Al-Quran. Ya, dalam solat tiba-tiba sebut saktah. 5 saktah dalam solat. Mana ada? Mana ada tu sebab mana ada tu bukan sebab tak ada. Kita tak pernah jumpa. Ya. Maksudnya kita tak pernah bertemu, tak pernah berjumpa perkataan ini di dalam solat. Yang kita jumpa saktah di dalam Al-Quran. Jadi saya nak bongkarkan kedua-dua sekali. Hari ini dikatakan 5 saktah. Macam tadi tajuk awal tu, 5 saktah di dalam solat. Sebelum kita pergi apa dia saktah dalam solat, kita tengok juga saktah di dalam Al-Quran dulu dan maksud saktah itu. Ya. Silap-silap hari bulan, kalau peringkat anak-anak di bawah ya, dan mungkin sekolah-sekolah rendah, ya, sekolah menengah, saktah pun tak tahu. Bukan setakat anak sekolah menengah, kadang-kadang ibu ayah pun yang belum belajar Al-Quran, yang belum mendekati Al-Quran, bukan grup kita lah, grup kita ni semua dah mahir Al-Quran. Ya, kesungguhan datin, ya, buat kelas tak berhenti-berhenti. Ya, bertubi-tubi rumahnya dijadikan sebagai pusat latihan. Saya ingat macam surau rumah datin. Ya, orang keluar masuk tak berhenti. Ya, jadi dia macam surau. Ya, suami datin pun Datuk, alhamdulillah sama-sama berminat. Kalau seorang tak jadi, dia kena dua. Bila gabung dua-dua itu, alhamdulillah ya. Rumah ibarat seperti surau. Orang masuk, bayangkan kalau orang boleh masuk keluar begitu, kalau malaikat rahmatnya macam mana? Ya. Tentulah lebih terhidang luas di sudut pahala, rahmat serta keampunan. Ya, tahniah. Bukan senang nak jadi rumah seperti rumah datin. Kenapa saya puji? Kerana dulu ayah saya buat rumah saya di kampung, rumah ayah saya lah, ya, sebagai pusat macam ni lah latihannya. Sehingga ilmu itu tak tumpah ke tempat lain. Tapi rumah saya jadi pusat latihan, marhaban, berzanji, berendui. Ditambah lagi dengan apa? Quran. Pusat mengaji Quran ni lah, tajwid. Ya. Dia tak sampailah macam datin sampai bersanad-sanad, dia begitu tinggi lah ya. Ya, Al-Quran, tajwid, kemudian ditambah lagi dengan Quran bertarannuh. Ya, mana-mana orang nak menyertai peringkat negeri, peringkat kebangsaan, rumah saya lah pusat latihan. Peringkat negeri Kedah pun latihan rumah saya juga. Sebab lebih selesa. Sebab apa? Dua merpati sejoli. Yang maksudnya mak dengan ayah saya lah. Perangainya sama, bersetuju dijadikan rumah mereka pusat latihan. Dan bukan sekat setuju. Nak jadi rumah kita pusat begitu bukan senang ya. Pertama kena mujahadah, mengizinkan orang keluar masuk rumah.
Bilik air rumah tu kena sentiasa berkongsi dengan mereka. Makan minum tu sekira lah. Kalau beli durian 10 biji, habis malam tu juga. Kalau beli gula 2 kilo, 2 kilo malam tu habis. Kopi 2 kilo, 2 kilo pula, 2 bungkus, tak tahu lah berapa kilo ya. Habis malam tu juga sampai pukul 3 pagi. Berminggu-minggu begitulah. Jadi tahniah kalau orang boleh buat begitu. Bukan semua. Ya. Sebab bila buat begitu, rumah, isi rumah, jiran. Kalau mereka tak setuju, mereka akan bagi pandangan mereka dulu. Boleh tak parking depan rumah tuan? Jangan ganggu rumah saya. Boleh tak diam sikit? Boleh. Alhamdulillah, tak ada ke arah itu. Ya, semua dipersetujui oleh manusia, maka Allah redha. Allah setuju dunia dan akhirat. Jadi kerja buat kita tu berkah, barakah ya. Mudah-mudahan Allah berkati usaha usaha dari segi cetusan minda, idea, fikrah, duit, ringgit, harta, tenaga dan sebagainya. Allah merahmatilah bagi keluarga Datin dan semualah kita yang menyertai ini insya-Allah ya. Baik, kita tengok dulu saktah. Apakah saktah? Biasa kita sebut dalam Al-Quran kan? Dalam Al-Quran pun kalau orang yang mengaji sahaja yang tahu. Yang tak tahu dia kata ikut je lah. Saya dengar berhenti begitu saja. Rupanya saktah. Jadi saktah di dalam Al-Quran disebut dalam bacaan Al-Quran adalah bermaksud diam buat seketika. Diam sekejap. Ya, kalau dulu dia kata tunggu sekejap, tu Piramli boleh dah tunggu sekejap. Zaman kita bukan tunggu sekejap. Ya, kalau baca Quran bukan tunggu, berhenti. Bukan maksud tunggu ya. Berhenti, diam sekejap, berhenti sekadar 2 harakat. Ini pun tak berapa nak tepat. Dalam ilmu tajwid dia kata gitulah, berhenti sekadar 2 harakat tanpa memutuskan nafas. Itu dalam Quran. Maksud saktah ya. Kemudian meneruskan bacaan kembali dengan nafas yang sama. Ya. Jadi kita baca Quran, dalam Quran ada perkataan saktah. Bukan perkataan, ada tulisan sin. Jangan salah faham, ada sin di bawah sad, ada sin di atas sad. Kita baca macam mana? Musayyitirun, atau sin di atas sad. Kalau musayyitirun, sin di bawah sad. Itu bukan maksud saktah. Itu nak dibacakan lebih aula. Kita baca dengan sin. Musay dengan musay. Ya. Jadi kita baca dengan musayyitirun atau musayyitirun. Tengok keadaan sin di atas sad ataupun di bawah sad. Itu ada juga perkataan sin. Jadi sin yang dikatakan saktah itu dia berada di antara kalimah dengan kalimah dalam satu ayat itu. Cuba kita tengok, ada yang berada di 2 ayat. Maka di sini disebut saktah. Ya, saktah tadi disebut 2 harakat ya, saya nak ulang sikit. Berhenti sekadar 2 harakat tanpa memutuskan nafas, itu pun tak berapa nak tepatlah sebab kita telah membahagikan saktah tadi 2 harakat. Pada asalnya tiada harakat. Tiada harakat pada asalnya. Ya, bila sahabat-sahabat baca, okey, kau tengok aku baca ya. Jadi dia pun baca mim marqadina hadza. Ya, bila tidak meletak harakat, kata ulama, ya. Mim marqadina. Dia berhenti bila tak letak harakat. Bila dia berhenti, tiba-tiba orang datang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Posisi sebelah jawab salam dulu. Sebab apa? Jadi dia berhenti ni. Buat apa je? Tengah baca Quran. Ya. Baca Quran, rajin baca. Tak ada lah. Hari ni duduk saja, bacalah Quran sikit. Tu buat apa? Sambil-sambil duduk tunggu menantu janji nak balik katanya. Contoh begitulah kan. Dia cakap. Tak apalah, nak pergi mana ya? Nak pergi sawah kejap. Tak apalah, saya pergi dulu lah, pergi. Kita pun sambut. Hadza ma wa'adar rahman. Boleh menyembah dulu, bukan main lama. Ya. Jadi boleh menyembah dulu. Jadi bacaan ni tak boleh. Ya, tak boleh begitu. Patutnya bila kita dah berhenti bersembang dengan bahasa lain, kena a'udzubillah semula. Ya, kena meletakkan a'udzubillah kembali. Disunatkan bila kita berhenti bercakap dengan benda-benda yang menyabitkan dengan dunia, disunatkan kita memulakan kembali dengan a'udzubillah.
Ya, bismillah bukan tak baca, perlahan. Ya, kalau di tengah ayat, kalau di awal surah wadduha tu kalau baru tengah baca, bismillahirrahmanirrahim wadduha, orang sembang kita start balik bismillah auzubillah bismillah baliklah ya. Tapi kalau tengah memadai kita baca bismillah auzubillah kuat, bismillah cara perlahan sir ya. Lalu kita bacalah berhenti. Lalu kata ulama, kalaulah kita tak meletakkan kadar bacaan ya, umpama 2 harakat, maka takut-takut orang berhenti menyembang. Nah, kena pula dalam sembahyang berhenti lama ni, imam ni pengsan ke mati. Ya, takut jadi begitu. Maka ulama kata taklah sekadar 2 rakaat, lama sangat takut jadi macam lain. Jadi maka bersetujulah para ulama letak sekadar 2 harakat. Namun itu bukan ukuran pada saktah sebenarnya. Dia nak menunjukkan bahawa berhenti itu sekadar, bukan hukum berhenti saktah 2 harakat. Sebaliknya dia nak menyamakan kita berhenti sekejap. Ya, sekadar macam 2 harakat lah. Jadi kalau kita kata dalam kelip mata buka balik. Ya, satu kelip buka balik. Mimman qadina hadza ma, begitulah lebih kurang. Ya. Maka kita pun ulama telah menetapkan begitu, maka kita pun ikut sekadar itu. Jadi lama kadar harakat tu bagaimana kata ulama? Sekadar kita kata turun tangan sekali, naik balik, turun sekali lagi, naik balik 2 harakat. 1 2. Ya, 1 2. Lama mana? 1 2. Makna lebih kurang kita pejam mata. Pejam mata dan lihatlah. Pejam mata tadi lihat balik. Maka 2 harakat. Lebih kurang lah ya. Jadi di situ dia sebut. Maka wajib saktah di dalam Al-Quran pada 4 tempat sekiranya kita memilih wasal. Ya, dalam Quran, kalau kita baca dalam Quran, saktah ni 4 tempat sahaja. Ya. Di mana 4 tempat tersebut, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Dalam surah surah Mutaffifin ayat 14, surah Kahf ayat 1, surah Yasin ayat 50, 52. Surah Yasin ayat 50, 52. Jadi yang kita biasa jumpa selalu Yasin lah. Sebab malam Jumaat kita duk baca Yasin. Ya, kalau tak baca Yasin ni berasa macam orang tak selesa, orang tak betul. Ya, sebenarnya memang pun. Maksudnya orang dah rindu Yasin ni. Bukan Yasin penyanyi, bukan Yasin Padani. Yasin Padani ni seorang ulama daripada mana, berasal daripada Indonesia daripada Patani, pindah berhijrah ke Makkah, duduk di Ajiyat Sud. Ajiyat Sud ni sebelah dengan Kaabah lah, atas bukit tu. Saya pernah sampai rumah dia, Haji Yasin Padani yang panggil dia. Dia orang alim Melayu duduk di Mekah yang alim. Guru pada Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari. Banyak sanad ijazah yang dia ambil dengan Syekh Yasin Padani ni. Dan saya pun tahun 2000 dulu pergi haji, sempatlah masuk ke rumah beliau dan mengambil ijazah-ijazah tertentu, antaranya Hizbul Bahri. Hizbul Bahar ya, zikir Hizbul Bahar. Dia bagi ijazah, dia kita baca zikir ini pagi, insya-Allah tuan-tuan, kamu semua akan selamat daripada khianat manusia. Ya, dia pun bagilah, dia baca ihtajabtu bi nurillahid daimil kamili wa tahassantu bi husnillahil qawiy syamili wa rumaitu man bagha alayya bi sahmillahi wa sayfihil qatil. Allahumma ya ghaliban ala amri wa ya qa'iman fawqa khalqihi wa ya hailan bainal mar'i wa qalbihi hal baini wa baina syaitani wa nazghihi wa baina ma la taqata li bihi min khalqi ajma'in. Allahumma kuffa anni alsinatahum baghlul aydiyahum wa arjulahum warbut. Panjang tuan-tuan ya. Lebih kurang 2 muka surat lah, tak panjang mana. Jadi sempatlah ambil dengan dia dan kita beramal lah. Sebab apa? Kita yakin guru kepada guru kita, guru pada Syekh Nuruddin. Dia pula dengan Syekh Nuruddin pun saya belajar, dengan dia pun sempat berjumpa begitulah. Sebab tak lama Mekah dulu, 45 hari saja kan. Betul-betul 2000 ya. Jadi itu Syekh Yasin Padani. Kenapa saya sebut? Kerana Syekh Yasin Padani ni ketika Pak Lah Badawi 2006 dulu,
masa jadi Perdana Menteri, dia pergi Mekah. Dia sanggup mencemar duli, orang kata kalau dalam bahasa istana begitulah, sanggup mencemar duli dia, pergi berjumpa dengan Syekh Yassin Padani, seorang ulama petani duduk di Mekah. Tiba-tiba Perdana Menteri Malaysia nak jumpa. Tak kehebat begitu, menghormati menerima kealiman beliau, kesolehannya. Jadi dia tawarkan, ya Syekh, nak minta apa saya bantu, kata Pak Lah Badawi. Pak Lah kata tak apa, saya nak minta, kata saya boleh tolong, kata Pak Lah. Kata dia nak minta anak dia lah, kalau boleh masuk U di Malaysia. Lalah Pak Lah kata boleh, cuba ejah tengoklah. Boleh masuk U di UIA. Ya, sekarang ni dah doktor dah anak dia pun. Cucu kepada Syekh Yassin Padani ni. Kebetulan saya pula balik-balik kahwin dengan isteri saya ni, kena bau-bau macam dengan Syekh Yassin Padani, tahap pak saudara juga, ya, di Patani. Dia kebetulan dia pun anak cucu dia balik ziarah singgah rumah mak mentua. Kita jodoh tu tak ke mana kan. Dulu kita jumpa bapa seorang yang alim, tiba-tiba anak turut balik jumpa. Dan saya pun lepas tu pergi Mekah tahun 2012, bolehlah pergi jumpa anak-anak dia, sambut kita di Mekah, buat pergi minum, makan semua sekali lah. Nak cerita dia, nak jadi jodoh tu jadi dekat lagi. Dulu kita kenal Syekh Yassin Padani je, ambil lah ijazah zikir dan sebagainya. Nama Allah takdirkan jumpa dengan lebih dekat lagi, menjadi keluarga, waris dan sebagainya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan jadi barakah lah, ya. Jadi perjalanan Syekh dia telah meninggal dunia lah, ya. Kita pun mudah-mudahan Allah cucu rahmat ke atasnya. Ya, disebut surah Yasin, ya. Surah Yasin terdapat saktah satu yang kita tak pernah tinggal pada malam Jumaat. Jangan kita kata bid'ah, sudah tak nak baca, tak usah baca. Nak baca kahfi, baca. Tak nak baca, jangan menghina. Ya, nak buat. Orang kampung dia tak mampu nak baca Quran banyak. Nak jadi seorang muqatarin. Tahu muqatarin? Orang yang jutawan di dalam Al-Quran. Boleh baca sehari 300 ayat ke atas. Jutawan di dalam Al-Quran, bukan senang. Begitu juga nak jadi orang yang qanitin, setia dengan Al-Quran, bukan senang. Orang kampung boleh setia dengan surah Yasin pun cukup. Ya, setiap malam Jumaat dia baca Yasin. Lalu dia baca mimma raqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Namun kadang-kadang mereka tak faham, ya, dah duk baca beriman dengan Yasin, tak beriman dengan hukum bacaannya, ya. Maka di sini dia kata wajib bila nak wasal, ya. Saktah pada 4 tempat bila kita wasal. Ya, bila kita waqaf pada mimma raqadina, boleh curi nafas, boleh ambil nafas lah. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, kalau kita nak wasal boleh kena saktah. Di saktah macam wajib lah. Tetapi kalau kita nak waqaf tak ada masalah. Cuma dulu bila kita beriman dengan Yasin saja, kita tak mengaji dengan kaedah bacaannya, maka kita pun salah tu, kau tak saktah kat situ, hukumnya berdosa. Tak saktah bila kita nak wasal. Saktah bila nak wasal, bila kita nak waqaf tak perlu saktah, ya. Tentu sekalian, itulah 4 tempat saja. Dan bila kita nak wasal, dia kena saktah. Untuk ayat Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah ayat 27 dan Mutaffifin ayat 14 lebih afdal diwasalkan berserta dengan saktah. Untuk ayat ini dalam surah Al-Qiyamah ayat 27, ya. Surah Mutaffifin ayat 14, ya, lebih afdal diwasalkan, ya, bersaktah. Manakala pada ayat Al-Kahf ayat 1 itu dan surah Yasin adalah lebih afdal diwaqafkan. Jangan keliru lah. Kalau kita nak waqaf boleh, nak wasal pun boleh. Tapi dalam bab afdal, kita waqaf lebih afdal. Tidak menjadi masalah. Jadi mungkin kita belajar dulu, tak didapat penerangan yang sepenuhnya.
Jadi tuan-tuan boleh songkar lagi lah. Buka lagi, buka kitab lagi, buka lagi. Betulkah lebih afdal diwakafkan pada surah Yasin dan Kahfi? Sebab apa? Kami duk baca dulu wasal. Tiba-tiba Ustaz kata afdal ni ilmu baru ke ilmu sesat? Ya, boleh terokai lagi. Nanti kalau tuan-tuan dah dapat jawapannya, kita boleh kongsi supaya apa? Menambah lagi ilmu. Sebab hari ini kalau kita tengok perdebatan di dalam YouTube dan sebagainya, sebenarnya perdebatan itu menambah ilmu pada kita. Bagi saya lah, orang yang melihat perdebatan itu sebagai tohmahan, pecah belah, kutuk mengutuk, itu tuan-tuan. Ya, bagi saya hari itu Dr. Rozaimi dengan Ustaz Muhaizat. Bagi saya kata tak apalah walau bagaimanapun, oleh kerana dunia hari ini Allah Subhanahu Wa Taala nak kita fokus dalam bidang masing-masing. Ya. Sebab apa? Kadang-kadang kita alim dulu, alim satu kitab. Kadang-kadang dulu kita alim dua kitab. Kadang-kadang kita alim dulu dengan satu guru. Kadang-kadang kita alim dengan dua guru. Tiba-tiba hari ini apa yang kita cakap semua dirot, semua ditegur, semua dibincang, semua dibagi pandangan. Maka kita kena kaji balik. Sebab kenapa jadi begitu? Kerana orang mula membaca, orang mula mendekati, orang mula menilai, orang mula nak tahu betulkah hukumnya begitu, hukum begini. Maka siapa yang kata dia alim fiqh, kena mahir bidang dia. Kalau siapa kata dia alim qiraat, kena alim bidang dia. Kena pegang sungguh-sungguh. Sebab dulu kita tak pegang sungguh-sungguh, orang tak tahu. Tapi hari ini nak sembunyi tak boleh. YouTube ada di tangan. Ya, orang ni kata, kau baca tak kena. Aku baca kena. Kau sebut tak betul. Aku baca hukum kau tak kena. Hukum aku kena. Jadi di situ orang nampak. Maka siapa tak mendalami, mendalami bidang yang khusus untuk dia, maka membuka keburukan kita lah. Ya, maka kena dalami sungguh-sungguh, dakik betul. Allah jadi ilmu ini berkembang menjadi paksaan kepada kita untuk mendalami ilmu itu. Dulu kita alim fiqh, alim. Orang baru alimnya fiqh dia. Orang tak tahu statement-statement yang terlepas dan sebagainya. Namun hari ini direkod, disebar. Direkod, disebar. Maka kalau yang salah, kita kena redha. Sebab mungkin kita tak sampai kepada pengetahuan kita. Jadi berhalus dengan ilmu, ya. Jangan rasa kita seorang pandai. Tak ada. Dunia hari ini Allah bagaikan nak memaksa kita supaya mendalami ilmu ini, dan tiba-tiba berlaku PKP, kita pun tak sangka nak belajar melalui jalan ini. Betul tak? Sebelum ni kita duk ingat buka buku, buka kitab, buka buku, buka kitab. Kat masjid, rumah, tak rumah surau. Sekarang ini kat dalam kereta, mana halang semua boleh. Jadi ilmu tu bagaikan Allah nak mengenali kita juga, nak hampir kita kepada ilmu itu. Jangan kita lari, dia masuk saja. Cuba, ya. Manakala tuan-tuan, yang berikutnya dia kata lagi, harus saktah pada dua tempat sekiranya memilih untuk wasal. Akhir surah Al-Anfal 75 dan awal surah At-Taubah. Bikulli syai'in alim, bara'atun minallah. Nampak tak? Akhir surah Anfal, awal surah Baqarah, surah At-Taubah. Jadi akhir surah ni boleh kita melakukan harus saktah. Dia ada dua pilihan harus saktah itu, ya. Dia ada boleh diharuskan saktah sekejap, masuk bara'ah, tak ada bismillah pada surah At-Taubah, ya. Kemudian yang kedua Al-Haqqah, harus juga wasal dengan saktah. Tadi harus wasal di akhir Anfal dengan Taubah. Sekarang ni harus pada surah Al-Haqqah, iaitu perkataan maliyah halaka anni sultaniyah. Sama ada kita nak baca dengan saktah ataupun idgham. Kita baca saktah maliyah.
halaka anni sultaniyah. Satu lagi nak baca dengan idgham. Hak dengan hak macam mana? Maliyah hala maliyah halaka an ya ha. Kalau mim biasanya kita tengok miwa itu senang nak idgham. Ya, tapi bila hak ya ha. Ya ha. Boleh? Secara tak langsung kita pun kena belajar juga tajwid kat situ. Baik, kita teruskan lagi. Ya, fokus utama kita tadi sikit pengenalan tentang saktah di dalam Al-Quran yang takut kita terlepas pandang. Maka nak lihat di sini saktah kita pada perlakuan di dalam solat. Ya, kita tengok biasanya saktah ini berlaku pada rukun qauli. Ya, selepas kita perbuatan takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, angkat tangan tu sunat. Kalau tak angkat pun boleh. Imam Nafi terus je Allahu Akbar. Ya. Imam Nafi Allahu Akbar. Bila kita pula Allahu Akbar, kita letak qiyam kat sini. Qiyam tu berdiri. Mahal qiyam tu maknanya berdiri. Bukan letak tangan. Cuma letak tangan ni dipanggil sunat. Ya. Ya. Bila kita letak tangan Syafi'i sahaja, tuan-tuan, di bawah dada ni, ataupun di sebelah tepi belah sini, ataupun antara pusat dan dengan dada. Imam Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Ya, bawah pusat. Tangan kita tak di bawah, betul-betul bawah pusat. Imam Malik letak sebelah kanan ni. Terus tak angkat tangan. Ya, dia tak sebelah sahaja. Ya. Jadi itu cara takbir. Cara kita qiyam. Sama ada nak letak tangan di sini, itu adalah masing-masing taklid mazhab, ya, yang diiktiraf oleh semua mazhab, ya, termasuk Imam Hanafi, termasuk Imam Hambali, termasuk Imam Maliki dan Syafi'i. Baik, disunatkan 5 saktah dalam solat. Pertama, saktah selepas takbiratul ihram. Ya, selepas kita baca doa iftitah takbiratul ihram itu, sebelum kita baca doa iftitah. Allahu Akbar. Saktah sekejap. Saktah tu maksud apa? Saya sebut tadi, berhenti sekejap, sekadar 2 harakat dalam sembahyang, dalam bacaan. Tapi di dalam amalan bacaan solat, dalam solat tak sebutlah 2 harakat. Sekadar 2, orang panggil apa? Sekadar tempoh macam 2 harakat tadilah, ya. Allahu Akbar. Diam sekejap. Baca lepas tu barulah Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallah. Dah baca tu janganlah lama sangat. Apa imam ni sampai tak baca Fatihah lagi ni. Sampai dah 2 minit. Dia duk baca apa? Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar. Duk sebab was Allahu Akbar kabira pada doa iftitah. Ya. Banyak doa iftitah, ya, yang kita masyhur di kalangan kita. Allahu Akbar kabira. Ya. Ada doa yang paling sahih yang Nabi baca, Allahumma ba'idni. Ya, nanti kita tengok maksud yang diperjelaskan selepas itu, ya. Itu yang pertama, saktah lepas takbiratul ihram. Allahu Akbar, turun je tangan, diam sekejap. Faham, bila sebut 2 harakat tu sekadar kita kelip mata, buka balik, cukup. Ya, boleh baca terus Allahu Akbar kabira. Kemudian saktah kedua, saktah selepas baca doa iftitah. Ya. Sehinggalah wajah tu ila fatas samadani fil muslimin inna salatu nusuki wa hayat wa umirtu wa ana minal muslimin. Diam sekejap. Bismillahirrahmanirrahim, baru masuk Fatihah. Boleh? Okey, kita tengok yang ketiga pula. Ketiga, selepas kita membaca perkataan waladhdallin, ayat yang terakhir pada surah Al-Fatihah. Kita bacalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
sekejap. Sebelum berkata amin. Dhalin. Diam. Amin. Biasanya imam tu diam sekejap, dia tarik nafas. Dah kena hak imam dah nafas pendek. Macam itulah. Dhalin. Dia tak tarik nafas, nak amin tak boleh lah. Dah tercekik dekat situ, barulah nak angkat kepala. Amin. Ya. Maka susahlah bagi dia. Maka dia diam sekejap. Tarik nafas. Ya, amin. Baru berkata amin. Tapi makmum lah pula. Makmum duk tunggu lama dah ya. Imam ni baca panjangnya Fatihah dia. Ya. Tiba-tiba imam baca waladdallin. Baca Imam Mekah nak amin terus, kita pun amin. Ada yang tu panjang. Ada yang amin panjang ya. Ada yang amin pula. Amin. Ada yang amin. Dia isbakkan mim ya. Isbakkan tu. Amin. Lazim mim, lazim pula. Ada yang paling dahsyat lagi. Amin. Ya, amin. Tengah-tengah makmum duk semangat nak amin ni. Amin. Dia amin. Tiba-tiba terberhenti. Kena pula dia pula qari pula. Amin. Dia buat amin macam tu, yang makmum sebelah nak amin. Terberhenti sebab kita ingat orang lagi suara sedap, lagi amin sama sedap dengan aku. Rupanya dia amin sikit saja amin. Boleh tak suasana begitu tuan-tuan? Boleh belaka. Nak badalkan nak min arik li sukun boleh, nak jadikan isbakkan amin pun boleh, arik li sukun. Nak jadikan lazim, mak lazim kalimi boleh, alif amin boleh. Nak jadikan amin dua harakat pun boleh, dua harakat amin. Boleh tak? Boleh kedua-dua. Kenapa? Kerana amin itu bukan ayat Al-Quran. Kita pula kalau dah tahu macam tu, esok kita nak buat bagi pelik pada orang lah. Ya, pergi masjid, tengok-tengok. Apa tak belajar? Aku belajar. Dia pun imam baca waladdallin. Dia kuat tapi sikit. Amin. Dia nak tunjuk dekat orang lain. Dia tahu, orang lain tak tahu kan. Jaga elok-elok tuan-tuan. Sebab pada dalam ibadah, bukan kita nak menunjuk dekat orang. Kerana apa? Al-Quran. Kerana ibadah, alim kita dengan manusia. Ibadah kita dengan Allah. Ya. Alim kita kena tahu. Kita tahu, lepas tu kita cerita ke orang. Bila dah kita ibadah, kita dengan Allah, bukan dengan orang lagi. Maka tak perlulah nak tunjuk-tunjuk. Sebab apa? Takut-takut salah kita niat menjadi haram. Kenapa kita haram? Menjadi zalim pada diri sendiri. Ya. Satu ayat dalam Al-Quran. Bila kita baca, alladzina zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, alladzina zalamu anfusahum, dia mula pada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin as-samawati alladhi la yunfiqu wa'iddatil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, kata Allah. Ayat tu surah Al-Imran, dia kata apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan, ya, dan orang-orang yang melakukan fahish, kata Allah. Fahish ni maksudnya apa? Orang yang melakukan fahsya, mungkar, dosa pada Allah, fasik. Fahish ni buat kerja-kerja keji. Fa'alu fahishatan aw zalamu, ataupun anfusahum, dan dia zalim pada diri sendiri. Dia nak kaitkan sini pada zalim diri sendiri. Dia buat mungkar, dia zalim diri sendiri. Kita faham zalim biasanya orang zalim kita. Kita zalim orang, kita tak sedar. Ya, maksudnya kita zalim orang, kita tak sedar. Orang zalim kita, kita sedar. Ahli politik zalim kita, curi duit, kebah duit, minta maaf.
Bukan nak mengutuk mereka tak. Hari ini permasalahan politik satu dunia, bukan satu negeri sahaja ya, satu dunia. Secara terbuka kita kritik, kita kena tipu dengan mereka, kita kata kita dizalimi. Namun satu ketika kita zalim orang lain. Macam mana? Dan satu kita zalim orang dan zalimi diri sendiri. Macam mana pula? Kita nak takrifkan zalim diri sendiri. Anfusahum zakarullah. Allah kata orang macam ni cepat-cepat ingat Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, minta ampun pada Allah cepat-cepat. Jadi kadang-kadang zalim diri sendiri ini kita tak sedar. Apa yang kita buat? Contohnya kita bangga. Bangga salah satu jalan zalim diri sendiri. Ya Allah SWT sebut macam mana? Kita lihat pada sejarah Bani Ismail, Bani Yaqub. Keturunan ini daripada mana tuan-tuan? Daripada Ibrahim. Ibrahim, anak dia Ismail, beranak pinak sampai ratus ribu, sampai juta di Makkah. Ishak, Yaqub. Ishak ni turun Yaqub, anak dia Yusuf, Ayub, Musa, Isa semua di Masjidil Aqsa di Palestin. Katalah orang-orang Bani Ismail, iaitu keturunan Ismail, anak Nabi Ibrahim. Yaqub pun anak Nabi Ibrahim juga, cucu dia kan. Jadi di situ nak tuan-tuan kata mereka ini ya saling apa? Berbangga sama sendiri. Apa kata mereka? Kata Bani Ismail, keturunan Ismail lah. Kami, tempat kami, apa tahu tak? Mulia ni. Allah cipta Kaabah. Ni Kaabah ni mulia. Allah cipta kami. Allah muliakan. Bangga. Kata Bani Yaqub, kami, keturunan kami, semua Nabi. Masjid Aqsa lagi, tempat lahir Nabi Isa Musa. Ya, nampak tak hebat? Dengan sebab berasa bangga tadi itu, Allah hijab hati mereka tertutup dan akhirnya mereka tersesat, yang akhirnya mereka jadi kafir pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Kenapa kafir? Di antara Nabi Ismail nak sampai ke Nabi Muhammad berapa lama fatrah? Ada kata 300 tahun, ada kata 3000 tahun. Dah tak? Lama fatrah itu. Tak dapat Nabi. Nabi Muhammad last sekali. Ya, Ismail nak sampai Muhammad jauh. Di tengah-tengah itu dipanggil ahli fitrah. Ramai yang disebabkan bangga-bangga tadi, mereka telah ditutup, dihijab hati mereka, jadi kafir. Dan Kaabah yang musyarrafah mulia tadi, diletak batu berhala, las jadi kafir Quraisy, sembah berhala. Datang Nabi Muhammad nak hapuskan benda itu susah. Sampai berkorban diri sendiri dengan sahabat-sahabat terkorban nyawa nak perbaiki balik kezaliman diri sendiri tadi. Ya, Bani Ismail bangga dengan keturunan itu, dengan Kaabahnya. Bani Israel bangga dengan Kaabahnya. Patutnya pada ketika itu mereka kita balik pada tok nek kita. Kita satu tok nek je, satu tok je. Ya tak ada apalah, tak ada perlu kita nak bangga. Tapi Allah nak uji mereka. Disebabkan zalim mereka di sini. Sebab bangga je. Kalau kita boleh bangga dengan ilmu kita, bangga dengan kekayaan kita, bangga dengan kehebatan kita, sedikit sahaja terhijab segala kebaikan, maka kita duduk dalam kemungkaran dan dosa pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Takut mati pun dalam tengah buat dosa. Zalim anfusahum, zalim diri sendiri ini kadang kita tak sedar. Sombong, riak, takabur, ujub, sum'ah. 5 ni benda yang menghapuskan kebaikan kita, hijab diri kita dengan Allah, dan akhirnya di mana kita masuk? Jatuh ke neraka, jatuh terseksa. Kita rumah kena uji di dunia dengan sakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kecurian. Asal rumah aku orang curi, asal rumah lain tak kena pun. Jadi Allah nak bersih sebab kita mula faham agama. Jadi di saat kita ada ni, tak perlu kita nak bangga apa-apa. Tak ada seorang pun yang lebih melainkan Allah Ta'ala. Balik kita pada Allah, buat kerja, ibadat, nak amin pun jangan nak niat kata kita pandai pada orang. Ya, amin. Orang tanya macam mana, tak apalah, saya tadi nafas pendek. Apa salahnya ikut waqi'i? Orang semua amin panjang, kita amin panjang lah. Nak buat tunjuk bagi lebih pasal apa? Ya, sebab saya tahu begitu. Balik kampung baru ni, tutup imam mula amin pelik pada orang dah. Jadi boleh ke macam tu? Ya.
Tu imam sekarang ni. Dia kata amin baru ni. Orang duk amin banyak-banyak. Amin, amin. Dah speaker pula tu orang dengar. Makmum nilai. Makmum dia tanya saya. Kata tu imam tu nafas habis pun. Kita sangka baik. Sebab dia tak nak amin panjang. Dengar kata tu imam baru belajar tajwid. Dia tahu. Dia nak tunjuk ke orang. Kata boleh. Ya. Mudah-mudahan tidak ada imam itu sifat nak menunjuknya. Kenapa cakap begitu? Mungkin dia baru tahu kata amin buka ayat Quran boleh pendek. Dia nak pendek lah. Kita kalau kata ada keharusan, hak sikit tu kita nak buat. Hak biasa orang buat ramai-ramai kita tak nak dah. Sebab nak pelik pada orang. Sampai ibadah pun nak tunjuk pelik. Pelik atas keharusan kita dengan Allah tak apa. Pelik nak menunjuk pada manusia terbatal ibadah. Rugi pahala. Itu jaga-jagalah. Yang keempat, selepas amin saketahnya. Tadi sebelum amin, berhenti sekejap. Dikatakan boleh kita Rabbighfirli, boleh doa kat ibu dan ayah kita. Ya amin sekejap. Tapi jaranglah habis-habis amin, habis-habis waladhdallin tu makmum serang terus. Amin. Belum lagi kita nak amin. Ya Allah, makmum sibuk betul lah. Imam saketah sekejap. Waladhdallin. Cadang nak saketah sekejap bagi laluan. Amin. Amin terus. Tak apalah. Amin tu nanti kita tengok. Man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang sepakat yang aminnya serentak dengan amin imam tadi berserentak dengan malaikat, nescaya diampun dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kelima, selepas membaca surah Al-Fatihah, baca surah lah, tadi Fatihah kan, selepas surah Ghafur. Berhenti sekejap dengar tu Allahu Akbar. Di Mekah tak apalah dia nak kejar sebab sembahyang 1 jam, 1 juzuk tuan-tuan ya. Habis-habis Ghafur, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Lafaz talbiyah ditambah lagi oleh munabbih dia. Dia kuat lagi. Allahu Akbar. Kita pun seronok ikut rasa perasaan beribadah tu Baik, kita sambung. Yang berikutnya dia kata saktah bererti diam. Adakah perkara itu disunnahkan bagi imam untuk saktah, yakni diam dengan diam yang sebenar-benarnya, atau adakah ketika itu dia membaca surah dalam Al-Quran ataupun bertasbih secara sir perlahan? Ini soalan. Maksudnya adakah saktah tadi perkara disunahkan bagi imam, ataupun saktah diam itu dengan yang sebenar-benarnya diam. Maksudnya waladhdallin amin, dia tak amin ataupun Allahu Akbar diam terus. Ataupun dia sekadar membaca surah ataupun habis Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lebih baik daripada dia diam. Begitu juga dalam Al-Quran, ataupun dia bertasbih Allahu Akbar, dia saktah tu lang kata tasbih Allahu Akbar, dia pun subhanallah alhamdulillah, dia tasbih, ingat Allah lah dengan zikir-zikir yang lain secara perlahan. Itu lebih afdal ke macam mana ni? Ni persoalan orang tanya, adakah tambahan? Kita tengok. Ada soalan itu, adakah lebih afdal ataupun sunnah diam ataupun bagaimana? Okey. Jadi di sini, adakah perbuatan ini berdasarkan daripada syarak, ataupun adakah ulama-ulama yang menyebutkan pendapat ini saja-saja nak buatlah Adapun adakah ini yang Nabi buat? Kita bertanya lah kan. Duk sakta sampai 5 kali ni. Main mana kata orang Kedah? Siapa buat? Sunnah apa? Mana hadis? Mana dalilnya? Kita nak tahulah juga. Apa salah kalau orang tanya dalil? Salah ke kalau orang tak tanya kita kan? Tak bolehlah kita terus mengatakan, semua nak dalil. Kau ni Wahabi ke? Bukan Wahabi lah. Bukan isu Wahabi. Isu dia kan bila kita buat satu benda, kita kena tahu. Waladhdallin bersifat panjang sebab
ulama tajwid kata itu mad lazim kalimi. Hari kita ada dalil pun. Amin kenapa boleh sampai 4 jenis amin pula? Ulama dah bagi dalil. Maka ini pun kenalah bagi dalilnya kan. Maka persoalan-persoalan ini dijawab oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu alaih, ya, ataupun rahmatullahi alaih. Kata beliau, Imam Nawawi kata dalam keadaan saktah, yakni diam ini bagi imam, adakah imam berzikir ataupun berdoa ataupun imam baca Al-Quran secara sir ataupun diam? Kata Imam Nawawi, menurut pendapatku, pendapat dia lah. Imam Nawawi siapa tuan-tuan? Sampai boleh bagi pendapat dia seorang sampai kita kena ikut. Kalau dia bukan orang alim, bukan mazhab kita Syafi'i, kita merenung juga, memikir juga, tetapi dia ni orang yang soleh. Segala ilmu-ilmu daripada Syafi'i, Imam Nawawi lah banyak meriwayat dan menceritakan. Ya. Walaupun Imam Haramain ada lagi, tapi banyak menyandarkan kepada Imam Nawawi. Ya, Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Haytami, ya, begitu juga Imam Haramain, mereka ni juga menyandarkan kata-kata Imam Nawawi. Ya. Dia kata menurut pendapatku, Imam Nawawi kata, membaca Al-Quran pada ketika itu lebih utama. Kerana memang ketika itulah tempatnya untuk kita baca Quran. Bukan nak bertasbih, bukan nak berzikir, bukan kita nak diam sampai tak berzikir apa-apa. Diam saja-saja aja. Begitu saja kan. Saktah diam. Berhenti saja. Nak buat apa? Baik berzikir, baik baca Quran, baik kita ingat Allah Ta'ala. Nak diam saja. Okey. Maka ada pun alasan yang menunjukkan bahawa sebaiknya imam itu melakukan hal yang demikian, yakni membaca Al-Quran, berdoa ataupun berzikir, dan bukannya diam yang sebenar-benar diam. Jadi kita saktah diam itu tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita diam itu satu, kita kata bagaikan berlakunya selesai takbir. Dia adalah penjarakan nak baca doa iftitah pula. Jadi kita diam sekejap. Umpama kita duduk antara dua sujud. Umpama bukan seperti. Umpama kita duduk dua sujud. Antara dua sujud tu dia ada fatmaknanah. Fatomakninah. Tomakninah ni duduk sekejap sekadar subhanallah dan habislah doa-doa yang kita nak baca tu. Sujud balik. I'tidal. Sekadar tomakninah sempat kita baca Rabbana lakal hamdu ataupun walakal hamdu sempat. Jadi cukup tomakninah sekadar. Jadi ini dia tak sebut tomakninah, dia panggil saktah. Dalam bacaan dia panggil saktah, dalam perbuatan dia panggil tomakninah je kan tuan-tuan, samakan pula ya. Ini sebenarnya di antara takbiratul ihram ni dia ada tomakninah, bukan tomakninah, saktah. Dia panggil saktah. Saktah ni lah yang dibahas oleh ulama. Imam Nawawi kata, sebenarnya kita diam itu bukan diam saja-saja diam dalam zikir. Ya, kalau minum kopi 3 dalam 1, ada susu, ada kopi, ada gula. Tapi dalam sembahyang ni kita diam, ada zikir, ada Quran, ada sebut nama Allah. Ya, tetapi kita tak sebut cara kuat. Ya, sekadar itu supaya menjarakkan antara takbiratul ihram dengan bacaan doa iftitah. Dah habis iftitah, diam sekejap. Kita nak baca pula Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk rukun. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Kita nak masuk terus pada rukun. Dah habis waladdallin. Sebelum amin, dia sekejap imam dah lah tarik nafas. Amin. Dan dikatakan antara dallin dengan amin itu kita sempat lagi rabbighfirli, ampunkan dosa aku, wali daya, cukup. Dan kita masuk amin. Ini nak berlatih kita berzikir sambil berdoa, sambil kita buat perlakuan. Ya. Dan kerana tidak ada waktu diam bagi imam, kata Imam Nawawi, ketika waktu solat,
berdasarkan syarak. Dalam syarak, sebenarnya perbuatan solat tidak seminit pun kita diam. Diam makmum kerana mendengar imam. Ya, diam imam bukan bermakna diam. Diam imam adalah diam membaca, diam berzikir, diam menyebut nama Allah. Ya, bukan diam saja-saja. Ya, jangan kita sebut saktah dalam sembahyang pada saktah, diam. Diam berzikir, tuan-tuan. Kata Imam Nawawi, sama ada Quran, berdoa ataupun berzikir. Ya, kerana dalam syarak tidak ada waktu diam bagi imam ketika waktu dalam solat berdasarkan syarak. Faham ya? Jangan tuan-tuan diam itu maksud diam terus. Dan jika orang bertanya, mengapa ianya disebut saktah, tak sebut tomak ninah? Sedangkan di situ imam dipertahankan untuk membaca Al-Quran. Dia bukan pertahan, diperintahkan untuk baca Quran. Sedangkan imam patutnya kena baca dah ayat selepas itu, sunat. Ya. Tetapi kita kena saktah. Saktah ni sunnah tak? Ya. Sebab nak bagi dapat pahala juga ni, sama dengan baca Quran. Diam sahaja nak buat apa? Dalam syariat tak begitu. Untuk baca Quran ataupun berzikir, jawapannya kita boleh jawab, ianya istidah diam disebut, tersebut itu tidaklah terlarang, tidaklah salah, sebagaimana halnya sesudah takbiratul ihram juga dinamakan saktah, yakni diam, padahal ketika itu disunatkan membaca doa iftitah. Patutnya Habibie Allahu akbar kabir rahmat. Teruslah kan berzikir, doa, ya. Dia suruh diam sekejap. Ya. Kita tengok lagi apa kata dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Rasulullah, engkau diam seketika di antara takbiratul ihram dengan al-Fatihah itu, apakah yang kau baca? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sabdaannya, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Kita baca ni, kalau kita baca doa iftitah ni tuan-tuan, silap orang kata ni dia sembahyang orang mati ke apa ni? Apa? Sebab apa? Abyadu minad danas tu. Ya, kan doa tu doa biasa kita baca ke orang mati. Minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdil hudarun khairan min. Inilah masuk masalahnya. Ya, doa banyak. Jadi kita nak baca yang ni pun boleh. Nak baca Allahumma akbar kabira walhamdulillah disandar dengan bacaan itu pun boleh. Ini yang terus Nabi baca. Yang tadi disandarkan kepada bacaan para sahabat. Jadi dua-duanya boleh dibaca. Kata Nabi dalam hadis ini, Abu Hurairah tanya, kamu baca apa ya Rasulullah? Rasulullah baca apa? Aku tengok kau diam sekejap antara takbiratul ihram dengan Fatihah, ada terdiam dekat situ. Maka kata Nabi, inilah doa yang aku baca. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana sucinya kain putih dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku dengan air salji dan sejuk. Itu tuan sekalian. Ini doa Nabi di dalam Rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan, doa. Kalau kita faham solat itu doa, sebab itu disebut as-salat huwa doa dalam erti bahasanya ad-doa. Ya, maksud solat itu doa. Jadi muftatihatun bitakbir Allahu akbar, dibuka dengan takbir, wa muhtatimatun bitaslim, dengan salam. Ya. Kita dah bicara dulu ya. Nak ceritanya solat itu asalnya doa. Ianya dinamakan saktah diam itu padahal Rasulullah SAW ya membaca doa iftitah. Memang ketika itu merupakan waktu diam jika dibandingkan dengan bacaan jahar secara kuat sebelum dan sesudah doa iftitah. Memang ketika itu dia kata merupakan waktu diam jika dibandingkan dengan bacaan jahar secara kuat, yakni sebelum
dan sesudah doa iftitah. Kemudian wallahu a'lam bissawab, ya. Saya berhenti setakat itulah. Sebab apa? Ada lagi dia kata di sini, iaitu disunatkan bagi imam di sini berhenti sejenak ketika amin tu sekadar meluangkan kadar masa untuk makmum baca Fatihah, kecuali jika makmum itu seorang yang pekak, maka tidaklah disunatkan berhenti sebentar untuknya. Kalau dia pergi sembahyang di tengah-tengah orang pekak, ya, tak perlulah dia berhenti sekejap. Ya, kalau kita dia berhenti pun, dia baca kuat pun, imam tu tak dengar apa. Kalau hari tu kita sebut isu orang bisu jadi imam. Dia Allah. Takbir pun tak bunyi suara, rokok tak bunyi suara, takbiratul ihram tak bunyi suara, kalau kita dah batal. Bagi-bagi salam, cek balik istighfar tak bunyi suara, tata salam habis macam tu aja, doa pun angkat tangan tak bunyi suara. Cek-cek tengok rupanya bisu. Ya, imam bisu. Kalau saja-saja kita nak ikut batal. Tapi kalau tak kena, tak tahu, tak apa. Boleh ikut di belakang dia. Ya. Boleh ikut di belakang imam yang bisu tadi kalau kita tak tahu. Kerana dia dikategorikan orang yang terlepas daripada wajib membaca secara jahar. Itu pun ulama kata, walaupun begitu, kita kena lihat kumat kamik mulut dia. Ataupun mulut dia kena ada miming, ya, bergerak. Sekurang-kurangnya dia bergerak begitu, nampak cara dia baca. Walaupun tak ada suara. Sekadar nak menunjukkan dia baca yang rukun. Kalau tidak, kata ulama, kalau dia sengaja tak buat begitu, takut-takut sampai kepada tahap batal. Dia duduk termenung, mentang-mentang bisu, tak usah baca apa. Solat dia batal lah, ya. Kata ulama, kena baca juga. Sikit sebanyak, ya. Setakat itu dulu. Nanti kita akan sambung lagi tajuk yang berikutnya. Bacaan amin, ya, apabila imam berkata amin. Dan Imam Syafi'i, kitab mengatakan meninggalkan ucapan amin, maka hendaklah makmum mengucapkan dengan lantang. Ya, didengari oleh imam. Makmum ketika ini boleh keluar suara dengan terang ketika berkata amin. Ya, sebagaimana saya sebut tadi kan. Selepas tu sakta sekejap, itu amin. Amin tu suara boleh selantang-lantang. Sama derah dengan imam. Ya, ada setengah dia kata tak apalah, si amin perlahan sudah. Tak kisah. Dalam hal ini dibolehkan dalam pandangan mazhab kita. Dan insya-Allah kita akan bicara selepas ini tajuk berikutnya, iaitu makmum mendahului imam dalam bacaan Fatihah, boleh atau tidak. Ya. Wallahu alam. Sekadar itu untuk bab ibadah kita pada pagi ini. Jadi saya buka 10 minit kot pertanyaan, bukan pertanyaan lah, perkongsian soalan. Tak boleh jawab hari ini, jawab minggu depan. Tak boleh jawab minggu depan, minggu satu lagi. Kan? Jadi semua tu adalah kita panggil apa? Satu perkongsian. Baik saya kongsi apa yang saya dapat fahami, tuan-tuan kongsi pertanyaan pun untuk mencari ke arah kefahaman. Silakan. Ada tak? Persoalan-persoalan yang boleh kita kongsi bersama. Ya, ada? Nampak senyap belakang ni. Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Puan Masitah Alang. Ya. Saya baru masuk tadi balik telaki kan. Ya. Okey, saya nak tanya masalah sunat sujud sahwi tu. Ya. Jadi kalau contoh kita terlupa atau terlupa nak baca doa kunut, kemudian terlupa pula kita nak sujud sahwi, terus salam. Adakah itu boleh membatalkan ataupun macam mana Ustaz? Okey, baik-baik ya. Okay, saya cuba jawab, dan kita sekiranya ni kita akan tambah lagi minggu depan ya.
untuk mengukuhkan lagi kita punya hujah ya. Baik, untuk sujud sahwi sebenarnya dia sunat di sisi Imam Syafi'i mengatakan sunat ab'ad. Betul tak? Dia ada sunat ab'ad, sunat hayat. Kita bicara dah dulu. Sunat hayat di sisi Imam Syafi'i sebagaimana kata Syekh Daud Patani. Pernah dengar kan? Dalam kitab dia kitab dia tu apa nama? Munyatul Musalli. Dalam kitab dia kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan sunat hayat, sunat ab'ad. Sunat hayat dia katakan orang yang mendengar sunat hayat dia umpama jadi orang albino. Ya, umpama orang albino ni rambut putih. Kalau sini dia kata orang yang tidak ada bulu kening, rambut tak ada misai, tak ada bulu hidung, tak ada ni orang ke apa ni? Kalau orang albino ni biasanya muka putih, rambut botak, semua ni licin semua tak ada apa albino ya. Kita tengok. Jadi kekurangan dan kecacatan bagi orang-orang yang meninggalkan sunat hayat. Bagi yang meninggalkan sunat ab'ad seperti mana sujud solat kunut ya, kunut sunat ab'ad. Bagi pandangan mazhab lain dia kata kunut itu ialah nazilah. Kunut tiada. Mazhab kita kunut sunat ab'ad. Jadi dikatakan sunat ab'ad ni bila ditinggalkan, pandangan mazhab kita, umpama dia menghilangkan anggota-anggota badan. Ya. Contohnya kita ni ada tangan, tiba-tiba hilang tangan sebelah. Ya, tiba-tiba kita ada kaki hilang sebelah. Ya. Jadi nak menunjukkan menghilangkan anggota badan. Maksudnya kita meninggalkan sunat ab'ad umpama hilangnya anggota badan kita lah, cacat anggota badan kita tak cukup, tak sempurna. Jadi dalam hal ini oleh kerana dia menganggap sunat ab'ad itu begitu, maka meninggalkan sunat ab'ad itu wajib bagi dia lah. Kita mazhab Syafi'i kena ganti dengan sujud sahwi. Kena buat sujud sahwi. Sujud sahwi ni bila kita perlu buat? Sujud sahwi kita buat sebelum bagi salam. Sunatnya begitu ya, sebelum bagi salam. Innaka hamidum majid. Barulah assalamualaikum. Sebelum bagi salam tu, kita sujud sahwi 2 kali, bangun assalamualaikum. Okey. Maka barulah kita kata yang terlupa tadi diganti dengan sujud sahwi. Ya. Bagi yang terlupa kedua. Bagi yang terlupa kedua, macam kita kata solat-solat terlupa meninggalkan tahiyat awal. Dan patutnya tahiyat awal pun dia termasuk dalam sunat duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal sunat ab'ad juga. Ya. Maka barang siapa yang meninggalkan tahiyat awal terlupa, maka dia ingat sebelum sujud kena tambah sujud sahwi juga. Tiba-tiba terlupa, batal tak solat? Ya, oleh kerana dia dikategorikan sebagai sunat ab'ad, sunat yang penting kalau kita tinggal menghilangkan satu anggota kita. Ya, cacat. Maka kita kena ganti dengan sujud sahwi. Kiranya kedua-duanya terlupa, maka solat tadi tetap sah. Ya, tetap sah. Dia ada perkataan khilaf aula. Khilaf aula ni, khilaf aula maksudnya kita amin dulu pada imam. Kita tertakbir dulu pada imam atau perbuatan mendahului imam sekali saja. Kalau ulang 2 kali atau 3 kali batal. Dia boleh berlaku khilaf aula. Khilaf aula ni contohnya kita tahiyat awal tu atau tahiyat akhir, kita meletak jari kita melebihi lutut. Patutnya dia sama dengan kepala lutut. Gitu. Ya, gitu. Sama dengan kepala lutut. Tiba-tiba kita letak pergi lebih. Macam tu. Biasalah orang sembahyang ni bukan peduli sangat ya. Allah, malas je. Akhirnya dia letak lebih. Khilaf aula. Khilaf aula ni maksudnya hilang afdal. Hilang afdal. Maksudnya dia perbuatannya tadi mengurangkan, mencacatkan pahala dia. Ya, afdal dia tak ada dah. Kalau kita patutnya kita buat perbuatan tu afdal begini,
Jadi dengan khilaf aula tu perbuatan tadi mengurangkan, mencacatkan pahala dia, mengurangkan. Kalau patut di situ dapat berapa pahala, kita dah terkurang, tercacat situ ya, disebabkan ada kecacatan. Dia panggil khilaf aula. Dalam sunat ab'ad, dia tak panggil khilaf aula, dia panggil meninggalkan sesuatu perkara yang disunatkan. Maksud sunat ab'ad tu, maka kalau kita tak buat, solat tadi sah. Ya, cuma mengurangkan pahala kita lah. Sebab terlupa. Ya, terlupa kurang pahala. Ya, sebab dia sekadar sunat saja. Wallahu a'lam. Nanti saya akan tambah lagi lah. Ataupun kita akan hurai lagi pada masa akan datang supaya lebih mengukuhkan hujah-hujah inilah. Siapa yang berkata, contoh kalau ini adalah pandangan Imam Nawawi dan sebagainya ya. Hari ini saya jawab dulu secara umum. Begitulah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan-soalan yang ringkas? Ada tak? Boleh buka mic ya? Adakah? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Ya, silakan. Kalau nak tunjuk wajah pun boleh. Ustaz saya. Ya. Kalau kan saya pun nak tanya Ustaz, kalau misalnya kata kalau kita contohlah kita tertinggal duduk antara dua sujud. Lepas tu kita tersedar pada rakaat terakhir, contoh solat maghrib, teringat rakaat kedua tu terlupa duduk antara dua sujud. Apa yang mesti kita buat Ustaz? Terlupa antara dua sujud ketika mana? Kita dah masuk rakaat ketiga, kemudian kita ingat masa rakaat kedua tadi kita tak buat duduk antara dua sujud. Memang tak buat lah. Memang tak buat lah. Terlupa antara dua sujud. Itu pun dia kata terlupa perkara yang rukun juga, disunatkan kita menambah sujud sahwi. Boleh tak? Dengar tak? Boleh. Maksudnya sebab ada yang cakap ada satu kali cakap dia kata kena tambah satu lagi rakaat, dia kata. Betul ke Ustaz? Dia rakaat dah cukup, cuma tertinggal rukun. Dia kalau tertinggal satu rakaat baru tambah rakaat. Ya. Di antaranya kalau rakaat seperti rokok, rokok memang satu sujud dan rokok memang satu benda yang bersalah. Tertinggal benda itu kena tambah berdiri rakaat lagi. Tetapi di antara dua sujud itu kita kata duduk antara dua sujud kan, antara rukun dia lah. Maka tertinggal perkara itu kita menambahlah satu lagi dengan sujud sahwi tadi. Ya, supaya menyempurnakan balik kekurangan kita lah di saat kita terlupa tadi. Cuma macam saya bagi contoh hari itu pada imam yang terlupa rakaat pertama dia duduk tahiyat awal. Bila duduk tahiyat awal, tiba-tiba makmum ikut dia duduk tahiyat awal. Makmum yang ikut imam duduk tahiyat awal, makmum itu batal. Kerana dia menambah perbuatan. Sedangkan tidak ada pada rakaat pertama tahiyat. Makna imam tadi, makmum kena berdiri mendahului imam dan tegur imam dalam keadaan berdiri. Subhanallah. Jadi imam pun berdiri, imam duk ingat dia pun dah selesailah tahiyat pertama, maka dia akan sujud. Rakaat kedua, dia akan rasa dia berada di rakaat ketiga. Maka pada ketika itu, kita kena tunggu imam sebab kita pun masih baca rakaat kedua tahiyat kan. Maksudnya tahiyat pertama kita, tu imam tu duk rasa dia tahiyat akhir. Maka tu imam tu pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam yang kedua. Ya, kita jangan berdiri lagi. Sebab apa? Salam itu bukan salam membatalkan solat. Salam itu salam terlupa. Dia masih dalam keadaan terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam tu tak cakap apa duk dia.
Ya, kita tunggu. Dia batal atau tidak? Kalau dia astaghfirullahalazim. Ya, lepas dia bagi yang kedua tu, kita pun boleh berdiri dengan kita sebut subhanallah. Ya. Subhanallah. Sebab kenapa berdiri? Kalau kita duduk rasa dia bagi salam kiri kanan tak cukup ke dan sebagainya. Kalau kita berdiri mungkin dia kata, oh tak cukup rakaat ni. Mungkin dia berdiri. Sebab itu kita jangan sujud sahwi dulu. Kalau kata rakaat tu sepatut 3 kan. Sepatut 3, kita kena tambah rakaat tadi. Berdiri dulu dan kita tegur imam subhanallah. Tu pun sebelum dia istighfar. Kalau dia dah istighfar, dia telah membatalkan solat dia dengan istighfar, maka sebab salam tadi tak batal lagi. Salam pertama tak batal lagi. Sepatutnya batal. Sebab apa? Bila rakaat ketiga cukup, patutnya batal lah. Tapi dia tak batal kerana dia duduk mahal terlupa. Dia terlupa. Maka dia belum batal. Maka makmum tadi kena berdiri, boleh tegur subhanallah. Tunggu dia berdiri. Kalau tak berdiri juga, kita terus dengan rakaat kita yang berikutnya. Ya, kita habiskan rakaat yang ketiga. Ya, kita tak boleh bagi salam dengan dia. Kalau balik bagi salam dengan dia, berarti kita dah terlupa. Kita ingat kita batal kerana kita sengaja solat 2 rakaat. Bagi imam dia terlupa. Bukan kata dia tak batal. Batal juga. Semalam mana solat maghrib 2 rakaat. Dia kena buat lain. Makmum tadi bukan sekat lupa. Dia dosa kerana sengaja mengadakan. Gitu. Maka dalam hal tu bolehlah kita kata tambah rakaat tadi. Ya, wallahu alam. Nanti akan datang minggu depan. Ustaz, tadi saya minta maaf Ustaz. Tadi kalau misalnya situasi yang macam tu, kita kena mufarakah kan waktu kita nak tambah tu. Kita jangan mufarakah dulu sehingga imam itu batalkan solat dia dulu. Ya, sehinggalah imam tu astagfirullah, barulah kita niat aku mufarakah. Itu pun sebelum dia istighfar. Kita tunggu dulu. Sampai dia kata astagfirullahalazim. Tu batal lah. Jelas. Tetapi kalau dia tunggu tu, dia mungkin sedang menunggu makmum tegur dia. Mungkin dia Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia menunggu. Bila dia tunggu berarti dia mengharapkan makmum tegur. Maka kita pun subhanallah. Dia sedar balik, dia tambah lagi. Boleh. Bila boleh dia naik atas, habis kejap lagi dia kena tambah sujud sahwi. Kerana dia terlupa banyak kali. Ya, sujud sahwi ni sujud sunnah. Ditambah kerana mazhab kita sunnah lah, kerana nak menyempurnakan balik kekurangan-kekurangan pada solat-solat yang kita terlupa. Ya, mencari rahmat Allah lah begitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Okey, yang terakhir kot, kalau ada soalan satu lagi. InsyaAllah apa yang ditanya hari ini kita akan cuba ulang sekali lagi pada masa akan datang, bagaimana supaya kita dapat hujah-hujah yang lebih tepat lagi insyaAllah. Yang terakhir, kok ada lagi? Okey, yang terakhir, wallahu a'lam. Ya. Terakhir 1, terakhir 2 dan 3 ya. Okey, setakat itu. Boleh ya? Okay, insya-Allah tuan-tuan boleh hantar ke admin kita, orang admin kita yang soalan-soalan yang boleh kita kongsilah untuk mengukuhkan lagi kefahaman kita terhadap ibadah kita kepada Allah Taala. Ya. Kalau yang tak boleh tak apalah. Tuan-tuan harap kita kata kongsi-kongsikanlah. Ya, kalau bacaan pun kita kongsi, walaupun kita saya baca salah banyak, ustaz tak apa, salah pun tak apa, kita kongsi. Sebenarnya kesalahan itu dapat diperbetulkan, dapat dibaiki ataupun bagi semangat pada orang lain yang dah betul kan. Gitu. Kalau fiqh pun kadang kita dah tahu tapi nak tanya juga bukan apa, buka mindah. Buka pengukuhan hujah kita, keyakinan kita terhadap apa yang kita nak faham terhadap ilmu fiqh. Ilmu fiqh terlalu luas ya. Terlalu luas dan mengikut cerita hari itulah jemaat hak wajib dia tak wajib, sampai sesetengah ustazah terpaksa berhujah
patutnya kita kena bertobat bagi lelaki ya yang tak pergi solat Jumaat. Nak tobat apa? Solat pun dah tak jadi wajib. Nak tobat bukan kita salah ya. Jadi dalam hal itu kadang-kadang jadi sampai tahap begitu, fiqhnya berubah ya, daripada wajib kepada tak wajib. Bila tak wajib, yang kita salah faham ni, kita kata kena bertobat pada lelaki kerana Jumaat tu sebenarnya wajib, kita tak pergi masjid, patut hari-hari kita kena minta bertobat. Ya, datang orang lain pula kata nak tobat apa? Tobat kalau kita ada salah. Ini sebab tak salah nak tobat apa? Ya, tak perlulah nak bertobat. Ya. Sebab ini keharusan daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab diberi kelonggaran kepada kita. Sebab tak boleh pergi masjid, takut menyebab penyakit ya, dan sebagainya. Maka itu kena dakik sikit. Fiqh semasa ya, fiqh mu'asarah. Kerana dia terlalu rumit. Daripada rumit macam mana? Bergantung pada qiyas dan sebagainya. Ya, dalam hal itu mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pelepasan dan ilmu lah dan keampunan kepada kita semua. Ya tuan-tuan sekalian, sekadar itu dulu untuk sesi ini, dan saya pun sebenarnya hari ini tak berapa sihat lagi juga. Malam tadi makan ubat sesama tu sampai tidur pening kepala tadi dan suara pun tak apa nak baik. Jadi sebab itu hari ini saya ambil satu sesi je kot ya, boleh nanti sampai ke pukul 12 ni aja. Jadi tak sempat nak sambung taranum lah. Apa pun saya akan sambung minggu depan lah. Sebab suara pun dah makin serak dah kan. Tak apa nak ni dah. InsyaAllah. Jadi saya mohon maaf lah. Saya tak dapat nak teruskan satu slot lagi, iaitu taranum. InsyaAllah saya sambung minggu depan. Kalau ikut tak semangat juga nak masuk kelas. Tetapi oleh kerana kita lama sangat takut terhenti sekat itu, terberhenti begitu saja kan. Jadi saya cuba juga masuk kelas untuk kelas sesi inilah. Kalau untuk taranum tu dia nak guna suara banyak sikit. Jadi kahak pun banyak melentang ni. Jadi tak selesa untuk saya nak baca. Sebab taranum ni menggunakan suara. Jadi saya pun minta izin pada tuan-tuan, kita sambung minggu depan lah untuk kelas taranum. Untuk minggu ni kita selesaikan fiqh tu saja dulu ya. InsyaAllah untuk slot. InsyaAllah Ustaz. Boleh ya? Boleh Ustaz. Minta maaf banyak kalau tak sempat nak sambung. Sebab apa, faktor kesihatan tak mengizinkan. Jadi insyaAllah ke depan kita sambung lagi. Jadi selesai sudahlah untuk slot ini. Jadi, mudah-mudahan ia manfaat untuk diri saya dan pada tuan-tuan sekalian. Sebenarnya saya pun macam Ustaz Nazri juga, dia pun dah baik, dah sihat dah. Cuma dia baru bentang. Dia semalam, tajuk dia alhamdulillah dah selesai. Kami sebenarnya duk target bulan ni sehingga bulan 3 nak speed lah untuk penulisan kami punya tesis lah. Mudah-mudahan minggu depan dapat konvo, dapat habis kan. Jadi rasa macam nak mundur diri daripada kelas ini. Tapi duk ingat kalau mengundur rugi juga ya. Sebab kita dapat rujuk balik kitab-kitab kita, rujuk balik ilmu-ilmu, dan ilmu tu dapat digarapkan balik. Ya, jadi sebab tu saya ambil kesempatan, saya teruskan jugalah untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Selagi dapat kita berkongsi, dia ada manfaat ya untuk diri saya dan tuan-tuan. Jadi tak rugilah ya. Tak rugi sebenarnya. Sebab nak melatih diri kita supaya sentiasa memikir, belajar dan mendalami ilmu-ilmu, terutamanya ilmu ibadah seperti fiqh lah yang kita bincang sekarang. Jadi insya-Allah kelas kita dapat diteruskan lagi lah. InsyaAllah mungkin saya usaha teruskan lagi dan memantapkan lagi hujah-hujah untuk kita dapat kongsi bersamalah ilmu daripada ilmu khususnya tentang ibadah solat khususnya ya. Jadi sekat itu untuk tengah hari ini, mohon kemaafan atas kesilapan dan kesalahan. Yang lebih pada Allah, terkurang atau kelemahan dari saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati masa dan seluruhlah keberadaan kita pada hari ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Berkatilah ya Allah pertemuan kami di hari ini dan di ketika ini ya Allah. Jadikanlah seluruh masa kami, keberadaan kami ini hanya sentiasa mendapat keampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Izinkanlah ilmu yang telah kami pelajari ini ya Allah menjadi ilmu yang barakah dalam hidup kami sehingga kami dapat beramal dengannya ya Allah. Allahumma ya Allah ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami yang kira mana mereka telah kembali padamu. Cucurilah rahmat-Mu ke atas roh mereka. Lapangkanlah kubur mereka. Jadilah kubur mereka dari taman syurga-Mu. Kiranya mereka masih hidup ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia mereka ya Allah. Allahumma ya Allah rahmatilah kehidupan mereka. Sehinggalah penghujung kehidupan mereka mendapat rahmat serta keberkatan dalam kehidupan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba dan anak-anak mereka yang baik ya Allah. Hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat yang telah Kau kurniakan pada kami. Mudah-mudahan kami menjadi insan yang lebih bertakwa dan mengisi ruang masa kami dari sakit-baki kehidupan ini dengan mencari kuliah-kuliah ilmu, majlis-majlis ilmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah. Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Tak nampak rupa pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak nampak rupa pun. Siapa ni? Jaga. Siapa bagi salam ni? Ya. Ya. Terima Jangan kasih. pergi jalan-jalan. Terima kasih belajar dengan Ustaz. Nanti masuk lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi insyaAllah. Nanti main jalan-jalan. Nanti Ustaz datang ya. Ya Nanti insya-Allah. Ustaz Baik. datang kepada rumah kita ya. Okay, bye. Nah, okey insya-Allah. Okay, terima kasih semua. Datin, admit kita, saya mengundur diri dulu ya, boleh? Ya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama minta maaf nanti atas kekurangan tu. Tak apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah Ustaz. Tak dapat nak teruskan pagi ni, insya-Allah. Nah, insya-Allah kita jumpa lagi lah minggu depan. InsyaAllah Ustaz. Panjang umur. Slot yang berikutnya insya-Allah. Baik, saya live Kenapa? dulu ya. Kenapa Ustaz share screen? Ya, saya nak tutup ni. Oh, nak tutup. Nak tutup. Okey. Okay, saya live dulu ya. Ya, okey Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.